حاجات آخرة، خصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. اللهم نجنا من القوم الظالمين اللهم نجنا من القوم الظالمين اللهم نجنا من القوم الظالمين. والحمد لله رب العالمين. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه وبركاته آمين يا رب العالمين. قال المصنف bab yang ke-20 dari al-menunjuki ke jalan yang baik dan menyeru ke arah petunjuk atau kesesatan. Firman Allah Ta'ala, wada'u ila rabbika, hendaklah engkau menyuruh ke arah Tuhanmu. Jadi hendaklah engkau menunjukkan manusia supaya beriman kepada Allah. Dan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Hendaklah engkau menyeru ke jalan Tuhanmu. Ud'u itu kalimah fi'il amar. Fi'il yang menyatakan suruh, ud'u. Ataupun suruh juga, wad'u. Hendaklah engkau menyeru manusia ke jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan. Bil hikmah maknanya dengan kebijaksanaan. Bijaksana ni bukan mestinya lemah lembut. Seperti mana dakwah Nabi kepada raja-raja kafir. Permulaan Nabi hantar surat supaya mereka beriman kepada Allah dan menjadi saudara. Kalau mereka tidak mahu, maka dihantar lagi surat supaya mereka patuh pada pemerintahan Islam dan mereka hendaklah membayar ufti ataupun cukai kepala.
Kalau itu pun mereka tidak mahu, Nabi akan hantar lagi satu surat terakhir, iaitu bersedialah kamu untuk diperangi. Jadi berperang itu pun bil hikmah juga. Maka jangan salah faham hikmah tu mesti lemah lembut, kasar tak boleh. Ustaz apa ni, ceramah kasar-kasar. Tak ada lemah lembut. Tak ada hikmah, dia kata. Jadi faham maksud hikmah itu. Hikmah maknanya bijaksana, bukan lemah lembut. Kadang bijaksana tu dengan berperang. Yuqatiluhum fi sabi. Yuqatiluhum fi sabilillah. Jadi maknanya jangan sendiri-sendiri mentafsirkan makna hikmah dengan akal yang tidak berakal sebenarnya. Dengan fikiran yang tidak berlandaskan ilmu. Ya, nak tafsir Quran dengan tafsir pakai akal. Siapa tafsir Quran dengan akal, bahwa finnar, maka dia tu duduk dalam neraka nanti. Dia sediakan dirinya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Sebab tu kena pergi ngaji. Walaupun sebuti kalimah bil hikmah. Baik. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Memberi nasihat kepada manusia supaya beriman. Terkadang dengan nasihat lemah lembut. Kadang-kadang dengan nasihat dengan tegas, kadang-kadang dengan ancaman, terkadang dengan dipulaukan. Pernah berlaku dipulaukan pada zaman Nabi, pada zaman sahabat sebab tak nak bayar zakat. Jadi maknanya nasihat itu tak semestinya dengan bahasa yang lemah lembut. Dan firman Allah Ta'ala lagi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu bertolong-tolongan terhadap kebajikan dan takut kepada Allah. Takwa maknanya memelihara hukum Allah. Takwa bukan dengan makna takut, tapi dia tulis di sini takut. Pasal apa dia buat mana-mana takut? Sebab takut kepada azab Allah itu sifat takwa yang pertama. Tak akan datang sifat-sifat takwa yang lain, melainkan didahului dengan al-khawfu ila azabillah. Takut pada azab Allah dulu. Orang tak akan timbul rasa ikhlas, rasa fakir, rasa apa-apa, zuhud dan sebagainya, melainkan mesti timbul dalam hati rasa takut pada azab Allah. Kalau takut pada azab Allah pun tak ada, yang lain-lain pun tak ada lah. Nak makan haram jalan menipu. Tipu orang sana, tipu orang sini. Ya. Makan haram berani, bermakna sifat-sifat yang lain tu lagi lah tak ada. Sebab takut azab Allah tak ada. Jadi apa makna takwa ni? Takwa ni ada 3 pengertian. Takwa ni ada 3 pengertian. Yang pertama, darjah orang awam. Darjah orang awam, takwa dengan makna al-wiqayah. Alif, lam, waw, qaf, alif, ya, ta marbutah. Alif, lam, waw, qaf, alif, ya, ta marbutah. Al-wiqayah. Apa dia al-wiqayah? Maknanya memelihara diri. Apa yang pelihara? Iaitu pelihara diri dengan melaksanakan suruhan Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu darjah yang pertama, darjah orang awam, takwanya itu. Tinggalkan yang haram, laksanakan yang diperintah. Hukum Allah ni ada 3. Yang disuruh buat, yang disuruh tinggal, yang boleh nak kamu nak buat ataupun nak tinggal. Yang disuruh buat 2, haram. Yang disuruh buat ada 2, wajib dan sunat. Yang disuruh tinggal ada 2, haram dan makruh.
Yang boleh pilih nak buat ataupun tidak ada satu. Apa dia? Hukum ikhtiariah namanya. Iaitu harus. Baik. Itu takwa darjah pertama. Takwa darjah yang kedua namanya ialah al-khidmah. Al-khidmatu. Khidmat. Al-khidmatu ini iaitu darjah orang yang melaksanakan segala suruhan Allah semata-mata dengan niat berkhidmat kepada tuannya. Umpama hamba yang berkhidmat kepada tuannya tak mengharapkan apa-apa upah, melainkan semata-mata memandang dirinya hamba. Allah itu tuannya. Maka dia buat kerja apa pun dia berkhidmat, tak mengharapkan gaji, tak mengharapkan upah. Kalau orang darjah pertama tadi dia mengharapkan upah. Upah ni apa dia? Dia nak pahala, dia nak syurga. Dan dia tak mau dosa, dia tak nak masuk neraka. Itu darjah orang makan upah. Yang itu pun jadilah kita tak ada lagi sifat itu. Yang haram pun duk buat juga. Yang kedua ni dia tinggi lagi, darjah orang hamba. Orang-orang muqarrabin. Dan yang ketiganya takwa darjah al-mahabbah. Iaitu darjah orang siddiqin. Iaitu orang yang melaksanakan ibadah semata-mata mempersembahkan tanda kasih dan cinta kepada Tuhannya. Al-mahabbah ni iaitu orang yang beribadah kepada Allah semata-mata mempersembahkan tanda kasih dan cinta kepada Tuhannya. Itu darjah takwa yang tertinggi. Inilah yang disebut ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa itu iaitu tenggelam dalam lautan cinta kasih kepada Rabbnya. Baik. Maka orang yang tenggelam di dalam cinta kasih kepada Tuhannya, terlupa ia akan dosa. Kenapa? Kerana dia tidak lagi melakukan dosa. Terlupa ia akan neraka. Kenapa? Kerana ia sudah tenggelam dalam laut mahabbah Allah. Ibaratnya orang yang sedang bersedaya upaya menyelamatkan anaknya yang di dalam kesakitan. Di dalam rumah terbakar barangkali. Dia sanggup merentas api untuk menyelamatkan anaknya tanpa memikirkan risiko dirinya. Sebab kasih kepada anak. Terlupa dia akan api boleh membakar dirinya. Walaupun dia terbakar sekali dengan api itu. Dan akhirnya dia fasadal jasad, tenggelam dalam cinta. Malam yazuk, faqad lam yada. Baik, fasadal jasad, hancur luluh jasadnya dalam mengasihi Allah. Itu sebenar-benar orang takwa. Baik, habis. Jadi sifat takwa tadi bukan hanya takut. Takut itu sifat yang pertama. Kita ulangi, sifat takwa yang wajib kita ketahui ada 10. Sifat takwa yang wajib kita tahu dan wajib kita berusaha untuk mendapatkannya hingga timbul di dalam hati itu ada 10. Yang pertama, al-khawfu war-raja'u. Takut dan harap. Takut pada azab Allah, harap kepada rahmat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, az-zuhdu, yakni zuhud. Apa zuhud? Tidak mencari kasih di dalam prinsip hidupnya, melainkan mencari kasih Allah.
Itu masuk kata zuhud. Zuhud bukan apa-apa kedana. Sampai apa pun dah tak. Zuhud itu ialah orang yang tidak mencari kasih selain mencari kasih kepada Allah. Namun peringkat yang pertama dia mesti meninggalkan kekayaan-kekayaan dunia yang disebut dalam kitab tasawuf tajrid anid dunya. Kerana apa? Kerana dunia itu nanti akan merabuni mata hatinya daripada bertakarrub kepada Allah. Yang ketiga, as-sabru, sabar. Yang keempat, asyukru, syukur. Nabi berdoa, Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura. Tu Nabi berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang yang bersyukur dan jadikanlah aku orang yang sabar. Yang kelima, ikhlas. Allahumma ja'alni minal mukhlisin. Ya Allah jadikanlah aku daripada golongan orang-orang yang ikhlas. Yang keenam, tawakal. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kita berazam nakkan rahmat Allah, tentang rezeki kita pasrah kepada Allah. Bila kita nak mencari kasih sayang Allah tentang kehidupan dunia, kita serah kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apa yang kita azam? Nak cari kasih Allah, nak cari redha Allah, nak cari mahabbah Allah. Tentang dunia serah pada Allah, biar Allah yang aturkan. Sebab kita ni tergopoh gapah nak membina empayar kehidupan dunia sampai mati kita direjam-rejam dunia, tapi kita tidak sadar. Cari harta dunia sampai makan pun tak boleh. Apa makan tak boleh? Jumpa doktor kata itu tak boleh makan, ini tak boleh makan, itu tak boleh makan, ini tak boleh makan. Habis itu apa boleh makan doktor? Makan tikus saja. Sebab dia tak boleh makan. Sana sakit, sini sakit, sakit itu, sakit ini. Cari dunia sampai sakit. Itu nama dia orang yang mencelakakan dirinya dengan pencarian dunia. Baik. Itu namanya tawakal. Yang keberapa itu? Nah. Yang ketujuh, al-fakiru ilallah. Apa dia al-fakiru ilallah? Itu orang yang bertumpu hatinya kepada Allah, tidak lagi selain daripada Allah. Fakir lebih tinggi daripada tawakal. Yang ke-8, redha dengan takdir Allah. Radhiyallahu anhu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah, redha meredai. Bila kamu sudah jadi redha dengan takdir Allah, ar-radu bi qada'illah, mudah-mudahan tenggelamlah kamu dalam mahabbah Allah. Yang kesembilannya ialah mahabbatullah, kasih kepada Allah. Bila kamu sudah kasih kepada Allah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, jika Allah kehendaki, Allah akan tenggelamkan kamu di dalam laut, fana dan baqa' billah. Iaitu yang ke-10-nya, fana dan baqa' billah. Itulah 10 sifat mahmudah yang wajib diketahui dan dilalui jalannya oleh setiap orang mukallaf di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan selamat dia di dalam negeri dunia dan selamat ia dalam negeri barzakh sampai ke akhirat, insya-Allah.
Baik, habis. Juga firman-Nya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah ada dari kamu satu umat yang menyeru ke arah kebajikan. Ayat ini kata ulama tafsir menunjukkan berdakwah itu fardu kifayah. Hikmahnya kerana datangnya kalimat wal takum minkum. Hendaklah ada dari kamu ummatun satu umat. Sebahagian daripada umat. Bukan semua. Sebahagian. Maknanya apa? Fardu kifayah. Berdakwah. Dakwah ni fardu kifayah. Jadi khilaf ulama kata dakwah ni fardu kifayah ke fardu ain. Ulama kata fardu ain. Mananya dalil fardu ain? Itu sebuah hadis Nabi. Nabi kata, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi." Barang siapa yang melihat akan kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Wa illam yastati', kalau dia tak mampu mengubah dengan tangan, fa bilisani, maka dengan lidahnya dia kena tegur. Wa illam yastati', kalau dia tak mampu juga dengan tangan, fa biqalbi, iaitu hendaklah ia benci di dalam hati akan kemungkaran. Jangan redha kepada maksiat dan kemungkaran. Ar-radu bil maksiatu ar-radu bil maksiati maksiatun. Ar-radu bil kufri kufrun. Redha kepada berhala, ada pula sembah orang sembah berhala, dia kata sama dengan orang Islam. Itu namanya ar-radu bil kufri kufrun. Baik, habis. Jadi, ulama kata berdakwah itu fardu ain berpandukan hadis tadi. Setengah ayat Quran ni pula kata dakwah itu fardu kifayah. Maka dibahaskan oleh ulama, kalau kamu lihat dengan mata kepala kamu, fardu ain kamu mengubahnya sama ada dengan tangan, kalau kamu pemimpin, dengan lidah, kalau kamu mampu menyuarakan, dengan hati, itu paling kurangnya. Maknanya, tak dapat tidak kurang-kurang dengan hati. Yang wal takum minkum itu orang yang berkuasa padanya. Di antaranya alim ulama. Bila alim ulama sudah kecut perut nak tegur pemimpin yang menyalahi agama, maka datanglah kerosakan demi kerosakan. Apa dia? Rosak rakyat kerana rosak pemimpin. Rosak pemimpin kerana rosak ulama'nya. Ulama' bacul, ulama' tak berani nak menegur. Ulama' yang hanya menunjuk, yang apa? Yang hanya mengampu. Agak-agak selamat pada dirinya, maka dia cakap. Agak-agak tak selamat pada dirinya, dia mendiamkan diri. Khosirat dunia wal akhirah. Rugi di dunia pun kena tipu dengan bangla. Pun ada. Pasal apa? Itulah dia. Yang dikatakan ada da'i, ada dajjalnya. Siapa dajjal? Pendusta agama. Jadi kita jangan hairan. Jangan kita rasa pelik. Kenapa orang-orang yang berjalan di jalan Allah sepatutnya ditolong Allah, dimenangkan pada mata dunia, tapi tidak, mereka ni kalah pada mata dunia. Tak ramai yang menyokong. Sebenarnya begini. Islam sudah bertapak di atas muka bumi ni 1300 tahun lebih. Dari zaman Nabi. Kafir baru naik saja lebih kurang 100 tahun lebih. Mana lebih panjang, Islam ke kafir? Empire Islam ke empire kafir?
Empayar Islam sudah lama. Kita saja hidup di akhir zaman yang akan ditenggelamkan oleh kafirin ini. Tapi janji Allah pasti benar. Allah Ta'ala akan turunkan satu penunjuk pembimbing kepada kita di akhir zaman yang digelarkan Al-Mahdi Al-Muntazar. Pemimpin yang ditunggu-tunggu. Baik, jadi sekarang ni zaman fitnah, orang Islam akan diracun, dibunuh, diseksa, diazab macam-macam oleh orang kafir. Hikmah ataupun asbab daripada banyaknya alim ulama yang dia membisu, tidak mahu menegur pemimpin-pemimpin yang zalim. Kebanyakan alim ulama, mereka menjadi setan-setan bisu. Bahkan mereka menentang pula ulama-ulama yang benar. Maka itulah antara puncanya. Kalau kita tengok orang kafir, orang-orang kafir menyanjung tinggi Tok Sami mereka, padri-padri mereka, pendeta-pendeta mereka. Tapi orang Islam yang lawan ulama itu ulama juga. Waktu Nabi kata hasad itu bukan hanya di kalangan orang awam, tapi juga di kalangan alim ulama. Maka kita jangan rasa hairan ataupun kita rasa pelik dengan perkara ini. Sebab Allah sudah beritahu kepada kita. Maka jangan kita rasa pelik. Jangan kita rasa hairan. Jangan kita bertanya kenapa pertolongan tak sampai di Palestin. Bahkan mereka setiap hari dimusnahkan, dibunuh oleh puak kafir harbi. Puak kafir Yahudi itu. Ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Satu peluang bagi orang Islam. Jangan tengok saja. Di sana kamu ada pahalanya. Jika kamu menolong mereka, sekurang-kurangnya kamu berdoa kepada Allah agar mereka diberikan kemenangan. Ataupun lebih baik, kamu turut menolong mereka dengan kamu menyumbang beberapa pertolongan seperti derma, makan dan sebagainya. Ataupun yang lebih baik lagi, kamu terjun, berjuang dan berjihad di medan perang bersama dengan mereka menentang puak kafir dan kamu gugur syahid. Itulah peluang kamu nak gugur syahid. Peluang kita nak gugur syahid. Kita ni solat malam malas, puasa lagi malas, yang fardu pun malas, zikir malas, semua malas bukan? Tunggu menghafal pun malas. Jadi peluang nak jadi orang yang mati tanpa hisab, mati tanpa disoal siasat dalam alam kubur, mati tanpa terkena azab kubur, azab neraka, ialah syahid. Bahkan kita wajib bercita-cita untuk mati syahid. Siapa yang tidak bercita-cita untuk mati syahid, dia khawatiri mati di dalam su'ul khatimah. Kamu sudah ada cita-cita ke belum? Wajib cita-cita untuk mati syahid. Bukan jadi kaya. Bukan jadi PM. Bukan jadi menteri. Tapi wajib bercita-cita untuk mati syahid. Bila kita terkena penyakit al-wahan, maka syahid sudah tidak ada lagi dalam hati. Apa itu al-wahan? Takut mati dan cinta dunia. Betullah kita belajar jangan tinggal, menuntut ilmu jangan berhenti. Supaya kita dapat menanam perasaan itu. Perasaan apa? Cita-cita untuk mati syahid. Mati syahid, cita-cita kami. Al-jihad fi sabilillah. Baik, ha? Habis.
Ya, orang perempuan boleh tak niat mati syahid? Wajib. Bukan kira perempuan lelaki saja. Orang perempuan pun wajib. Cuba lihat sejarah Sadatina Sadatina Nafisah. Banyak lagi para pejuang mujahidat di kalangan orang perempuan yang berjuang dan berjihad di dalam perang. Ya. Seperti Sadatina Nafisah yang berjuang di medan perang Uhud. Beliau melindungi Nabi daripada terkena tikaman tombak dan anak panah sehingga luka parah. 12 tikaman terkena tubuh. Kerana menahan diri daripada terkena anak panah ke tubuh baginda Nabi. Kalau kita fikir, kenapakah badannya tak jadi kebal? Kan? Dia ditembak, terpelanting, kena balik yang mana? Biar mampus saja orang yang mana? Itulah hikmahnya. Hikmah apa? Hikmahnya nak dapat syurga. Kena dulu di atas muka bumi berjuang dan berjihad di jalan Allah. Syurga itu bukan percuma. Macam mana kita nak mencari duit? Kita nak mencari duit bukannya mudah. Orang kata mudah ada. Siapa dia? Tu anak raja. Lahir-lahir jadi anak raja, tentu dia kaya. Anak raja itu bolehlah kita umpamakan kalau orang sufinya orang yang jazbah. Terus ditarik oleh Allah ke hadratnya. Tapi orang begitu tidak ramai. Orang yang begitu tidak ramai. Macam anak Nabi Yaqub. Anak Nabi Yaqub ada 2 orang Nabi. Betul? Anak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada 2 orang. Nabi Ibrahim ada 2 orang anak yang menjadi Nabi lagi Rasul. Siapa? Nabi Ishak dan Nabi Ismail. 6 orang lagi anaknya tidak pun menjadi Rasul. Tapi orang pilih 2 orang. Satu Nabi Ismail, daripadanya lahir bangsa Arab Mu'tabarah. Anaknya yang kedua Ishak, darinya lahir Bani Israel. Ishak melahirkan Nabi Yaqub yang digelarkan Israel. Darinya datanglah Bani Israel sampai ke hari ini. Mereka itu umpamanya jazbah. Tak ramai. Yang ramai ni kena mujahadah. Kita kena mujahadah. Begitulah umpamanya. Baik, dia tanya. Satu soalan dia tanya. Mati syahid itu adakah dengan hanya berperang dengan puak kafir? Ya. Tak ada jalan lain melainkan berperang dengan puak kafir. Iaitu syahid mu'rakah. Syahid akbar. Syahid dunia wal akhirah. Syahid mu'rakah, syahid akbar, syahid dunia wal akhirah. Itu satu makna. Itu orang yang gugur syahid dalam perang menentang kafir. Dengan niat untuk menyebarkan syiar Islam. Adapun mati kemalangan, mati terbakar, mati lemas, mati kerana bersalin, mati kena sihir, itu syahid akhirat. Dia kena soal. Kalau banyak dosa kena azab, tak terampun. Cuma diringankan. Kata syahid akhirat. Syahid dunia, itu orang yang berperang dalam perang sabilillah, tapi niatnya kerana nakkan harta ghanimah. Bukan kerana nak
menyebarkan syiar Islam. Itu 3 jenis syahid. Syahid akbar atau syahid dunia akhirat, syahid akhirat dan syahid dunia. Apa maksud mati syahid? Maksud mati syahid ini, itu syahid dunia akhirat itu, ialah orang yang tidak ia syuhud akan sesuatu tak kala matinya, melainkan ia syuhud akan tempatnya di syurga. Syuhud maknanya memandang. Syahid maknanya memandang, melihat. Syahid maknanya memandang, melihat. Maknanya tidak ia lihat tak kala matinya, melainkan dia lihat tempatnya di syurga, maka tak terasa sakit masa roh tu keluar. Sebab nikmat melihat syurga tempatnya untuk ia duduki. Sebab tu orang yang mati syahid, bila dia mati syahid sampai di alam barzakh, malaikat bertanya kepadanya, wahai si fulan, wahai asy-syahid, apakah yang engkau mohon? Apakah engkau nak minta? Adakah apa-apa permintaan yang kau nak minta? Nescaya ditunaikan bagimu. Dia bukan tanya marab buka, tidak. Orang yang mati syahid ni tak ditanya marab buka. Dia ditanya, wahai asy-syahid, apakah permintaanmu? Sebagai hadiah dari Allah di atas susah payahnya kau mengembangkan agama Allah di muka bumi, sehingga kau gugur sebagai syahid. Maka apa jawab asy-syahid tadi? Aku tak ada apa-apa nak minta, melainkan satu saja. Apa dia? Aku nak kau hidupkan aku semula, aku nak syahid lagi. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Sebab apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan menerima satu kali kematian. Berapa kali kamu nak mati tu? Kali. Tapi orang yang syahid tak dinamakan mati. Allah Ta'ala kata, jangan kamu berkata orang yang syahid di jalan kami itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi kami. Orang yang syahid itu, rohnya nanti akan diletakkan dalam satu burung yang bernama hijau. Di tengkorak burung yang berwarna hijau. Lalu burung itu terbang ke mana-mana pintu syurga yang ia kehendaki. Jadi kita kena tamak untuk syahid. Kena doa hari-hari. Antara amalan untuk mati syahid ialah membacakan akhir surah Al-Hasyri setiap hari. Mohon Allah matikan kita dalam mati syahid. Mana ayatnya? A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Baca hari-hari. Baca hari-hari. Imam Ghazali kata dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, barang siapa nak mati syahid, amalkan ayat itu setiap hari. Saya dapat ijazah Tok Guru saya dulu, almarhum Tuan Guru Haji Omar Zodi, dia suruh baca sehari 7 kali. Tak kira bacalah bila-bila masa, tapi seharinya 7 kali. Ada juga orang baca tu untuk jadi bomoh. Pegang kepala baca surah tu, tarik jin keluar. Boleh juga.
Tapi kalau niat jadi bomoh je lah. Jangan niat untuk jadi bomoh semata-mata. Niat untuk mati syahid. Mudah-mudahan matinya mati syahid. Ya. Dan tak semestinya mati syahid itu berperang fisabilillah. Ada juga mati syahid yang bukan dengan berperang fisabilillah, iaitu matinya seorang rasul, seorang nabi dan seorang wali. Rasul-rasul, nabi-nabi, wali-wali, mereka pun mati syahid juga. Tapi bukan syahid dengan mata berperang fisabilillah. Mereka syuhud akan Allah tak kala matinya mereka. Iaitu mereka memandang Allah. Maka terkadang mati yang demikian lebih baik dari mati di medan perang fisabilillah. Sebab apa mati yang demikian? Bukan hanya melihat Allah pada tak kala waktu mati. Masa hidup sehat-sehat tu pun dia dah lihat Allah. Yang dinamakan musyahadah ila Rabb. Mereka sentiasa memandang Allah. Sentiasa ingat Allah. Perkataan Allah. Ingatan hatinya ingatan kepada Allah. Perbuatannya perbuatan Allah berlaku. Semua dalam keredaan Allah, dalam ma'rifatullah. Maka yang itu lebih tinggi syahidnya daripada syahid perang sabilillah. Itu dikatakan terkadang mati di atas katil itu lebih baik dari mati di medan perang sabilillah. Iaitu matinya seorang yang ma'rifatullah. Orang yang arif billah. Walaupun tidak berperang fi sabilillah. Mati di atas katil hospital umpamanya. Tapi sebelum matinya sudah lama dia memandang Allah. Syuhudul kasrah fil wahdah. Atau syuhudul wahdah fil kasrah. Pandang yang satu nampak yang banyak. Pandang yang banyak nampak yang satu. Pandang apa pun nampak Allah. Iaitu orang yang hatinya sentiasa ingat Allah. Bukan nampak Allah sebutir cekoh tepi julia buat teh. Itu tupah. Ya. Baik, habis. Kita sambung tadi ya. Hadis yang pertama dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amru al-Ansari al-Badri. Radhiyallahu anhu. Katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Diriwayatkan oleh Muslim. Artinya barang siapa yang telah menunjuki ke arah kebajikan, maka untuknya seperti pahala orang yang memperbuatnya. Kita tunjuk dekat orang buat baik, maka kalau kita tak buat, dia buat, kita dapat pahala macam dia buat. Tapi dengan syarat, yang kita tak buat tu bukanlah yang wajib, barangkali yang sunat. Yang wajib, kita dah suruh orang, kita terlebih dahulu kena buat. Kita suruh orang semayang, kita tak semayang. Kita suruh orang menuntut ilmu, kita tak ngaji. Itu tak jadi. Baik. Habis hadis yang kedua. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal ithmi mithlu atha man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an." Diriwayatkan oleh Muslim. Artinya barang siapa yang menyeru ke arah petunjuk adalah untuknya dari pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutnya. Siapa yang ajar orang tauhid dan orang pun mentauhidkan Allah sebab ajarannya, maka dia dapat pahala macam mana orang-orang yang menuruti jalan yang disuruhnya.
Tiadalah kurang yang demikian itu dari pahala-pahala mereka suatu pun. Ini yang paling besar, iaitu mengajar orang bertauhid kepada Allah. Inilah kerja-kerja Rasul, kerja Nabi. Kita ni cuma pelapor saja. Tukang buat laporan, reporter. Apa yang Nabi ajar. Bukan ilmu kita. Dah. Bukan faham kita. Bukan. Kita hanya menjalankan tugas. Dan barang siapa yang menyeru ke arah kesesatan, dalalah, sesat, adalah tanggungannya dari dosa, seperti dosa-dosa orang yang mengikutnya, orang yang mengajar ilmu sesat, mengajar Tuhan duduk di atas arash, mengajar Tuhan itu demikian yang tidak dengan sebenarnya, kamu menyesatkan mereka, kamu itu dalalah, sesat lagi menyesatkan. Tiadalah kurang yang demikian itu dari dosa-dosa yang mereka sesuatu pun. Apa dosa mereka kamu ajak, dia orang buat, kamu pakai tanggung dosa. Nanti di akhirat, anak-anak murid itu akan berteriak dengan gurunya. Ya Syekhuna Ishfa'anna. Wahai guru kami, tolong kami, bagi syafaat pada kami. Apa jawab guru? How can I help you today? Macam mana aku nak tolong hari ni? I go to the hell before you. Aku masuk neraka, belum lagi. Ni kata Tok Guru masuk neraka dulu. Kau ajar ajaran sesat pada manusia, kau masuk dulu neraka. Ajar main muzik, ajar main gitar. Last week, kau dulu masuk. Kau ajar main apa? Main drum, bersengguk-sengguk, main gede. Apa nama murid? Heavy metal. Kan rosak mental. Kau ajar orang lagu tu, anak kuih penuh beribu. Kau masuk dulu dalam. Dan lebih teruk lagi, kamu seorang alim, kamu seorang ulama yang faham Islam. Tapi kamu mengajar orang ilmu yang menyalahi agama. Ini lebih dulu masuk neraka. Fa'alimun bi'ilmihi lam yu'malan. Mu'adzabun min qabli'a bidilwatan. Walim yang tak beramal dengan ilmunya. Terlebih dahulu masuk neraka sebelum kafir menyembah berhala. Wal'iyadzubillah. Tuan-tuan dan dah. Ya, yang dirahmati Allah. Kita semua tidak tahulah macam mana ya. Ada tak kita pernah mengajar orang ilmu yang membuatkan jadi maksiat jariah? Bila mati anak Adam, 3 yang ditinggalkan. Apa dia? Sedekah jariah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh yang mendoakannya. Ilmu manfaat dah ada. Sedekah jariah dah ada. Yang ada maksiat jariah. Dan ilmu yang tak bermanfaat. Anak pula, semuanya jadi rock and roll belaka. Tak pernah kita ajar agama pada mereka. Elok, 3-0. Habislah kita, tuan-tuan. Baik, soalan. Adakah orang yang masih berhutang ketika hidupnya juga boleh mati syahid? Ya, boleh mati syahid. Tapi hutangnya itu menyebabkan dia terlantar sekejap. Di Al-Muqantarah. Ya, dia tengok kawan-kawan dia yang syahid semua dah masuk syurga. Tapi dia tertahan di Al-Muqantarah sebab hutang belum bayar. Batulah hutang jangan buat main. Ada duit bayarlah hutang. Carilah orang-orang yang kita hutang. Termasuk hutang ni apa dia? Kita menyangak di orang. Kalaulah kita hutang dengan secara sah pada syarak itu pun nanti berat hukumnya di akhirat. Apatah lagi kita menipu hak orang. Kita mencuri hak orang, dibuat hak kita. Dijual. Jadikan sumber pendapatan. Itulah kita bela perut kita dan anak-anak kita. Allah itu lagi berat daripada berhutang.
Berhutang tu sah pada syarak, tak salah pun tertahan di muka negara. Apatah lagi kita yang memang nak menipu dia. Apatah lagi kita mencuri hak orang, kita jual buat hak kita, jadi hak kita semuanya. Lagilah berat, seluruh amalnya tak diterima Allah. Hai, tidak takutkah kamu, wahai manusia, termasuk diriku, dua ambil hak orang, tapi buat macam hak sendiri, dijual. Contohnya lah, sebab contoh, saya tak kata siapa. Contoh ni, kok saya lah buat lagu tu. Ya, tak takutkah kamu nanti kita berhutang cara sah ni pun. Berhutang ni ada dua. Satu, berhutang dengan jalan yang sah pada syarak. Memang kita niat hutang nak bayar. Tiba-tiba tak ada bayar, kita mati. Dan tak ada pula ahli waris yang boleh tolong bayar. Sebab apa? Semuanya paki-paki belaka. Dan kadang-kadang mereka pun tak tahu yang kita ni berhutang. Tapi niat nak bayar. Baik, jadi orang yang berhutang wajib pada dirinya meninggalkan wasiat pada anak-anak. Kalau ayah mati, tolong bayarkan hutang ayah. Ini orangnya, kau ni 4 juta, kau ni 6 juta, mampu kau. Juta rupiah tak apalah. Kalau juta USD, mampu. Anak tengok-tengok, gaji pun 3,000, ayah nak bayar apa? Rumah pun tak beli lagi. Rumah pun tak ada duit nak beli. Makan cukup-cukup ya. Macam mana nak bayar? Tak apalah, sekurang-kurang kita dah wasiat ke dia. Nanti pandai-pandai lah dia. Anak tadi, bila dah diwasiatkan oleh bapa atau mak, dia wajib berusaha membayarkan. Dia tak suruh bayar, dia berusaha. Bapa tak beritahu ke anak-anak, bapa berusaha. Lepas tu jangan berhutang. Kalau tak ada sumber nak bayar. Nak berhutang, mesti ukur baju di badan sendiri. Tahu tak? Faham tu? Sebab faham ukur baju di badan sendiri. Kena tengok kemampuan kita. Tak mampu jangan. Ni gaji 2,500. Kau pergi beli Ferrari. Bodoh ni je. Kok dia kata full loan pun kau bodoh lah je. Kau nak bayar apa? Kalau dah gaji 1,500, carilah kereta gagak boleh bayar lah. Kalau sampai pencen habis lah bayar. Ya, sebulan 200, 300 boleh lah pakai MyWi. Contohnya, biar padan dengan kita lah. Jatuh tak boleh hutang, boleh apa? Bodoh. Ingat? Tu namanya apa? Tak ada penyakit, cari penyakit. Itu yang pertama, niat hutang dan niat nak bayar kerana Allah. Yang kedua, hutang itu mestilah yang harus pada syarak. Bukan hutang paksa nak pergi pampir. Bukan hutang sebab nak pergi berpoya-poya. Bukan hutang sebab nak syok buat maksiat. Apa dia? Oh, kat rumah ada audio system syok sikit. Tung-tam, tung-tam, tung-tung-ca, tung-tung-ca, tung-tung-ca. Rupa apa? Rupa ngedang Cina mampu. Ronok Tung-ca, tung-ca, perkeling. Hutang lah, bayar. Sebulan 500. Audio system 50,000. Duduk dalam jamban pun dengar. Kampung dengar. Dia mati. Itu hutang yang tak sah pada syarak. Tu kata hutang yang tak sah pada syarak. Contohnya, hutang untuk bermegah-megah. Apa dia? Nak pakai kereta mewah, apa yang orang tengok jegi sikit mata. Berbeliak sikit mata orang. Itu hutang untuk riak, takabur, ujub, sum'ah dan hubbu dunia. Itu haram. Itu hutang yang tidak sah. Tapi kalau dia beli kereta mewah, supaya dia senang nak balik kampung, taklah rosak tengah jalan. Selalu dia pakai Toyota Laiz hak lama, 40 km, ya, terbang, jatuh ke exhaust pula. Pergi repair-repair, jalan calling coil pula. Aircon dah tak ada. Dulu macam saya dulu kan pakai kereta buruk. Orang kalau balik kampung dengan anak belakang macam sardin. Jadi belilah kereta besar sikit. So, anak ramai kan.
Pasal apa? Senang nak balik kampung ziarah adik-beradik. Sebab apa? Memanjangkan silaturahim itu adalah perintah agama. Boleh lah. Bukan saja nak bermegah. Kita bermegah dengan perkara dunia di atas dunia ini. Nanti di akhirat kita akan tanggung di atas belakang kita. Selama 50,000 tahun. Boleh tak? Nak tanggung tayar kereta tu pun dah tanggung lah. Tayar sebiji dengan sport rim, duduk atas belakang rasanya sejam patah pinjang. Ini 50,000 tahun. Kau nak tanggung kereta kat atas belakang. Buat rumah lawak-lawak, nak bermegah dengan orang kampung. Itu hutang yang haram di sisi tasawuf. Buat rumah pada pekah ya sah. Tapi sebab nak takabur, nak riak, nak ujub, nak sum'ah, nak berbangga, nak pada manusia tu jadi haram pada nisbah tasawuf. Jadi tidak sah pada sisi tasawuf. Tak boleh. Buatlah rumah sekadar, boleh duduk sudahlah. Kereta sekadar, boleh naik sudahlah. Agak-agak tak rosak tengah jalan. Bukan? Bawa 10 km, cabut daya. Dengan cabut tayar, dengan pemegang, cabut habis semua kali. Dengan steering cabut habis semua kali. Pasal apa kereta? Boleh main. Tak apalah hutang kata elok sikit. Hutang ni kena ikut syarak. Bukan untuk bermegah. Bawa rumah bukan untuk bermegah sebab anak ramai. Supaya tak bercampur lelaki-lelaki dan perempuan. Supaya tak jadi kerosakan. Supaya senang kalau nak jemput tok-tok guru main mengajar kat rumah. Bawa rumah besar-besar panggil tok guru mengajar kat rumah. Tu adat orang-orang dulu. Orang-orang soleh zaman dulu. Tok saya dulu. Dia buat rumah dia besar. Anak pun ramai. Belah orang anak dia. Seminggu sekali dia panggil tok guru mengajar kat rumah. Macam seorang sahabat saya kat Parui. Seminggu sekali dia buat majlis ilmu kat rumah dia. Panggil dia beradik dia jiran-jiran. Jadi rumah tu diberkati Allah, dirahmati Allah. Walaupun besar rumah dia bukan untuk bermegah. Untuk mudah membuat kerja dakwah. Masya Allah. Besar pahala. Dan saya pernah mengajar kat rumah dia. 2 tahun lebih ke. Habis-habis lah tu kitab Aqidatul Mu'minin. Elok habis kitab datang Covid. Elok. Besar pahala tu. Jadi jaga-jaga. Dan sebuah hadis Nabi kata, barang siapa membesarkan rumahnya untuk bermegah-megah dengan manusia, maka di akhirat kelak dia akan menanggung rumah itu di belakangnya selama mana duduk di padang mahsyar itu, sampailah di hari yaumil hisab. Maka lamanya itu ada yang sampai 50,000 tahun. 50,000 tahun itu 50,000 tahun akhirat. Berapa lama pula nisbah dunia? Yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Sehari di akhirat terasa seolah-olah 1000 tahun. Ni tukang reporter. Duduk dekat sikit. Duduk dekat sikit dengan pintu. Duduk jauh nak belah situ. Macam mana nak jadi Grab? Duduk dekat sikit. Duduk kat pintu. Dengan paling belakang sudah. Jangan pandang belakang. Suruh budak duduk sini sikit. Ada tepi. Anda nampak? Jadi tu yang pertama, hutang yang sah. Hutang yang tak sah macam tadi ni. Hutang untuk riak, takabur, ujub, sum'ah, hubud dunia dan sebagainya. Tu hutang yang tak sah pada tasawuf. Jaga nak bermegah-megah. Hutang yang beriba, itu haram pula lah. Lagi, hutang dengan niat nak menipu kawan. Mula-mula hutang 100 bayar. Hutang 200 bayar. Hutang 10,000 hilang.
Rumah pun mangga betul-betul. Kalau pokok mangga tak apa ada buah. Ni uci mangga. Memang niat nak menipu. Yang tu yang diseksa. Hutang yang tidak sah pada syarak. Itu lebih lagi lah. Dia tak diterima amalnya. Bukan pahala amal tergantung. Amal pun Tuhan tak terima. Sebab niat nak menipu. Hutang cara riba. Amalannya tak diterima. Sebab seluruh hidupnya bergelumang dengan riba. 1 dirham wang riba. Lebih besar dosanya dari 36 kali berzina. Wal'iyyazubillah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ingat mudah-mudah riba-riba ni. Ya. Duit riba ni. Duit haram yang sangat haram. Kenapa riba ni besar sangat dosa dia? Kerana dia menghancurkan kehidupan manusia. Yahudi, kafir Israel tu, yang boleh kaya dengan sebab riba. Dulu saya pernah cerita kan, masa dia dapat negara tu, dia buat nama Israel, dia nak buat sumber ekonomi apa? Mereka berbincang, nak kaya, kena meniaga darah. Apa dia? Cekik darah orang. Kaya. Hasil dia perbincangan itulah tertubuhnya Bank Dunia. Dia lah pak Bank Dunia. Satu dunia pakai duit dia. Kaya. Amerika pun takut dengan dia. Jerman pun takut dengan dia. Padahal dia bukannya besar. Israel kecil je. Dia tengah-tengah Palestin je. Nampak? Tapi sebab kepala otak gila itu. Sebab dia mengembangkan riba. Riba itu yang amat berdosa besar. Kerana riba itulah satu dunia dah jadi dalam kabut. Itu besar sungguh riba ni yang Nabi larang sangat. Jadi hutang jaga-jaga. Jangan hutang riba. Dosa. Baik, soalan yang seterusnya. Ayah ketika hidup memberi modal perniagaan kepada anak. Selepas modal dah dapat balik, si ayah beritahu gunalah duit itu untuk keperluan harian. Si ayah sudah meninggal dunia. Adakah si anak wajib membayar balik duit si ayah? Baik, dia tulis di sini. Ayah memberi modal. Memberi bukannya memberi hutang. Kalau memberi itu dengan niat hutang, kena bayar balik lah. Kalau beri itu dengan niat menolong, tak bayar-bayar lah. Tapi kalau ayah tu pergi, dia kata, esok kalau kau meniaga, tolong jagalah adik-adik kau. Sebab kalau ayah mati, siapa nak jaga adik kau? Adik kau ramai kan? Tiba-tiba sungguh, ayahnya padam, umur 55. Dia dah dapat dah pesan ayah tu. Wajib dia menuruti wasiat ayah. Pasal dia dah ambil hak ayah dulu. Yang ayah amanahkan tu. Tidak dia berdosa seumur hidup. Sebab tidak amanah dengan janjinya kepada Allah. Pada ayah tadi. Jaga-jaga. Ya. Kalau ayah bagi tu tak kata apa-apa. Kau punya tu. Memang selamat lah. Bila kalau ayah ada syarat dia. Dia beritahu. Barangkali ayah khabar macam tu. Sebab ayah tu terasa barangkali dia nak mati. Kalau dia mati siapa nak jaga anak ada yang masih kecil. Kalau bukan anak sulung. Tiba-tiba anak sulung hentam ke dia semua. Dia kahwin bini sampai 10. 10 bini. Mana dia belajar? 4 yang betul, 6 lagi muta'ah. Jagalah kau. Ya, makan haram lah. Jaga molek. Jaga molek. Bila kita ambil sesuatu daripada amanah orang. Apatah lagi kalau amanah tu ayah kita. Mak kita. Kalau dengan ayah, dengan mak pun tak boleh amanah. Dengan orang lagi lah kamu tak akan amanah. Apatah lagi dengan Tuhan. Orang tak amanah ni apa dia? Bukan amanah mak sabu dah. Itu amanah juga. Orang tak amanah tempat yang di mana? Jaga-jaga. Tidak akan keluar kamu daripada neraka. Selagi
Tidak ada keredaan daripada orang yang kamu pecah amanahkan itu. Ui, bukan senang ya. Jaga ya. Orang yang terima amanah. Pegang amanah. Suruh buat pondok. Dapat duit pondok. Masuk akaun sendiri. Lepas tu saman pula mudi pondok. Elok dah. Tak kira lah pondok mana-mana saya cerita ya. Ada juga orang lagu tu. Apa manusia tak tahu. Baik, soalan yang keempat, yang terakhir. Pai tak mudah esok lah pula. Nak berhenti lah. Adakah diharuskan orang awam seperti saya? Sama lah kita, saya pun orang awam juga. Membaca puisi-puisi Maulana Rumi. Untuk melahirkan rasa cinta kepada Allah. Ya, membaca tu harus asalkan faham maksudnya. Tapi kata faham maksudnya berhenti. Sebab perkataan orang-orang Allah ini, ya, ada di antaranya perkataan yang dinamakan perkataan tahallaj. Iaitu latahan orang-orang sufi yang kalau dibaca pada zahir maknanya seperti menyalahi syarak. Kalau kita faham secara zahir, tak faham yang di sebaliknya, maka terkadang boleh membawa jadi zindik wal-a'yazubillah. Maka membaca syair-syair Syekh Jalaluddin Rumi itu perlu kepada guru. Dalam kitab sufi saya ada saya masukkan satu kitab karangan Syekh Jalaluddin Rumi. Dia banyak perkataan yang menjurus kepada ketuhanan yang kalau tidak berguru tidak akan faham maksudnya. Ya. Kitab tu dah habis dah tu kita baca apa? Habis sekarang tu kita berhenti dulu. Kemudian katanya hadis yang ketiga dari Ibni Abbas, Sahlun bin Sa'ad As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.